Saya suka merujuk kepada kenyataan YB Datuk Chua Tee Yong, iaitu Ketua Biro Profesional Pemuda MCA Malaysia, mengenai skandal dan penyelesaian hutang ataupun kita sebut bailout Talam Corporation Berhad berjumlah RM392 juta. Dan hari ini kita berdiri menyaksikan sendiri salah satu bukti kepincangan dalam tata cara amalan penyelesaian hutang talam tersebut. Kerajaan Negeri Selangor telah pun membeli 134.34 ekar tanah dari talam yang terletak di Danau Putra, iaitu di lot 14002 mungkin Bengkel Sepang, dengan harga RM87.7 juta atau RM15 kaki persegi, dan tanah ini terdiri daripada 4 plot yang berlainan, tapi secara keseluruhannya dia dalam kawasan yang kita lawatilah pada hari ini. Dia plot A ni dia jumlah dia 28.08 ekar, dan 2/3 daripada tanah ini adalah di bawah permukaan air. 2/3, 2/3 is underwater. Harganya adalah bernilai 18.3 juta. Plot B, jumlah acreage-nya adalah 66.35 ekar, semuanya di bawah permukaan air. Harganya RM43.3 juta. Plot C dan D berjumlah 39.91 ekar, separuh adalah di bawah permukaan air. Harga RM26 juta. Jadi kalau kita semak plan dan tuan-tuan sendiri boleh membuat physical inspection di dalam kawasan ini, bahawa apa yang kita sebut dia terbukti merupakan satu kebenarannya. Dan dapat dilihat di sini bahawa secara keseluruhannya 80% tanah adalah di bawah air. 80%. 105 ekar daripada 134 ekar tanah. Dan kalau kita kira mengikut semasa untuk orang kata nak baik pulih tanah ni supaya boleh digunakan, kita menjangkakan bahawa perbelanjaan melebihi 50 juta untuk kerja. Kalau pertama dia nak kena pump water ni keluar, lepas water dia ada slime, lepas tu dia nak remove dia punya slime. So cost of pumping water is one cost, remove of slime is another cost, and the most expensive is to bring an imported earth, bawa earth daripada luar. Lepas tu you tak boleh terus bangunkan, you nak kena tengok benda tu settle supaya dia punya own settlement. Dan saya rasa kalau mengikut yang ni, the earliest pun dengan kos tanggungan yang lebih tinggi, pembangunan boleh dilakukan paling awal pun 5 tahun. Kalau ikut pengalaman yang macam ni. Jadi soal dia sama ada hartanah ini is worth it untuk kerajaan Negeri Selangor beli untuk penyelesaian hutang talam, dan apakah dia future development untuk tanah ini, dan bagaimana kos tanggungan pemulihan tanah ini. Adakah fakta-fakta ini telah pun diambil kira oleh pihak kerajaan Negeri Selangor bila mereka membuat keputusan untuk menyelesaikan hutang talam ini. Jadi dapat dilihat sini 80% adalah di bawah air, dan kerajaan Selangor bersetuju untuk mengambil alih talam ini daripada talam pada 12 Mac 2010. Pada 20 Ogos 2010, satu iklan lelongan dipaparkan di akhbar NSC untuk plot B yang kesemuanya di bawah permukaan air. Lelongan dikendalikan di bilik lelong Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 7 September 2010. Jumlah minimum lelongan adalah RM15 juta.
is that for sales value or what? The core market value. The market for sale is 10 million. Jadi apa yang menariknya, lendungan ini memang diwartakan dengan jumlah 15 juta. That is value that been registered. Artinya pembida minimum iaitu Kerajaan Negeri Selangor berjaya membida pada harga ini. Persoalannya kenapa tiada pemaju lain yang turun serta kalau why there is no other developer who participate dalam proses pelindungan ni at the price yang telah pun ditetapkan. Akhirnya pada 7 September 2010 plot B dilelongkan dengan harga RM 15 juta, iaitu kalau kita nilaikan dengan keluasan tanah, dia berasaskan kepada RM5.20 kaki persegi oleh pihak Bangkok Bank Berhad. Namun demikian, Kerajaan Negeri Selangor membayar RM43.3 juta, iaitu RM15 kaki persegi. Jadi untuk tanah di bawah air. Dan ini adalah lebihan 28 juta. Persoalannya mengapa perkara ini boleh berlaku? Why it happened? The bidding price, the valuation price is one thing, but kalau penilaian RM15.20 kaki persegi, and why you bought it at $15? I think the rakyat have to know, and you better give us a good explanation pasal apa benda ini berlaku. Dan di sini saya ingin menarik perhatian akan beberapa persoalan yang mesti dijawab oleh Menteri Besar dan juga Kerajaan Negeri Selangor. Yang pertama, mengapa Kerajaan Selangor membeli tanah yang hampir 80% adalah di bawah permukaan air, underwater. Pada masa sama, kedalaman tasik ini antara 30 kaki sehingga 100 kaki. Dan ianya memerlukan tambahan, kita estimate je, mungkin lebih daripada itu, RM50 juta untuk kerja-kerja tanah untuk nak membaik pulih tanah itu. Itu proses pembaikan pulih. Kalau kita draw the water out, lepas tu kita remove the slime, kita bring the imported earth, kita compact, kita roll, and takes time to settle. The earliest you can develop in this area is 5 years. That is the minimum. Dan itu pun memerlukan piling, cost piling yang tinggi. And then dia punya differential settlement akan jadi satu perkara yang mesti diselesaikan. Jadi dia punya cost ni to rehabilitate ex mining pool and to do a development, dia punya infrastructure cost jadi satu cost tanggungan yang tinggi. Soal dia tak ada tanah lain ke di negeri Selangor ni yang boleh dimiliki oleh rakyat Selangor and all that. And this is something that kita. Jadi mengapa lelongan untuk plot B ini perlu dilakukan dalam mahkamah? Jadi itu persoalan yang dikena jawab. Dan mengapa plot B ini dibeli pada harga RM43.3 juta, sedangkan harga lelongan hanyalah RM15 juta saja. Why? Why you bought it at 43.3 million, roughly about $15 per feet square, compared to the harga lelongan 15 juta yang berasaskan kepada RM5. We want to know an explanation. What is the good reason of buying this one? Jadi kita nak bangkitkan dan kita nak tanya apakah sebenarnya motif terhadap pembelian tanah di bawah air ini yang bernilai RM87.7 juta daripada Talam, sehingga dinilaikan begitu tinggi untuk sebuah tasik yang perlu ditimbus sekiranya ingin dimajukan. Or perhaps they want to use this place as a water theme park untuk have a world attraction for Selangor tourism. Jadi kita pun nak tengok ataupun tanah ni nak dibangunkan sebagai sebagai real estate development. Kalau real estate development, kos pemulihannya akan menghadapi tanggungan
yang kita estimate melebihi 50 juta. Dan untuk allot the owns settlement and compaction dalam kawasan ni makan masa yang lama ya. Jadi itu satu pertanyaan. Jadi boleh kalau kita draw the water out, lepas tu kita remove the slime, kita bring the imported earth, kita compact, kita roll, and takes time to settle. The earliest you can develop in this area is 5 years. That is the minimum. Dan itu pun memerlukan piling, cost piling yang tinggi. Ya. And then dia punya differential settlement akan jadi satu perkara yang mesti diselesaikan. Jadi dia punya cost ni to rehabilitate ex mining pool and to do a development, dia punya infrastructure cost jadi satu cost tanggungan yang tinggi. Soal dia tak ada tanah lain ke di negeri Selangor ni yang boleh dimiliki oleh rakyat Selangor and all that. And this is something that kita. Jadi mengapa lelongan untuk plot B ini perlu dilakukan dalam mahkamah? Jadi itu persoalan yang dikena jawab. Dan mengapa plot B ini dibeli pada harga RM43.3 juta, sedangkan harga lelongan hanyalah RM15 juta saja? Why? Why you bought it at 43.3 million, roughly about $15 per feet square, compared to the harga lelongan 15 juta yang berasaskan kepada RM5. We want to know an explanation what is the good reason of buying this one. Jadi kita nak bangkitkan dan kita nak tanya apakah sebenarnya motif terhadap pembelian tanah di bawah air ini yang bernilai RM87.7 juta daripada Talam, sehingga dinilaikan begitu tinggi untuk sebuah tasik yang perlu ditimbus sekiranya ingin dimajukan. Or perhaps they want to use this place as a water theme park untuk have a world attraction for Selangor tourism. Jadi kita pun nak tengok ataupun tanah ni nak dibangunkan sebagai sebagai real estate development. Kalau real estate development, kos pemulihannya akan menghadapi tanggungan yang kita estimate melebihi 50 juta. Dan untuk allot the owns settlement and compaction dalam kawasan ni makan masa yang lama ya. Jadi itu satu. Jadi